Seorang penari, koreografer, dan wartawan yang berpangkalan di Tel Aviv serta diiktiraf di peringkat antarabangsa telah memberikan makna baru kepada pepatah, ia memerlukan 2 orang untuk menari tango. Pada tahun 2024, Ori Linkevski telah dijemput untuk membuat persembahan di festival Bergen Fringe yang terkenal di Norway. Tetapi disebabkan perang yang sedang berlangsung menentang Hamas, jemputannya dibatalkan beberapa bulan kemudian. Tetapi enggan berdiam diri. Dan beberapa bulan lalu, Ori memenangi saman diskriminasi. Dan beliau bersama kita di studio ini. Hai gadis, hai. Untuk semua yang menonton, Ori bersama selalu muncul awal-awal dalam II 24 Days mingguan saya. Jadi seronok dapat jumpa awak, malangnya dalam keadaan seperti ini. Awak tak sangka perkara ini akan berlaku. Jadi pertama sekali, ceritakan tentang projek itu sebelum kita bincangkan apa yang berlaku. Kerana ini adalah sesuatu yang awak ambil dengan sangat serius. Awak mengandung selama genap 9 bulan semasa datang ke studio seperti mengikut manual kelahiran. Maksud saya, ini adalah rancangan yang sangat berani. Awak memang tak kisah mencabar batas bila berkaitan dengan topik sebenarnya. Saya rasa memang begitu. Ya, birth preparation course ialah persembahan solo. Ia adalah teater tarian. Ia adalah penerokaan science fiction tentang amalan kelahiran di bumi yang diceritakan oleh spesies makhluk asing pada masa depan yang jauh di angkasa lepas. Dan saya mempersembahkannya buat kali pertama pada tahun 2021 di Akko Fringe Festival, festival teater. Dan ia telah menjelajah ke peringkat antarabangsa sejak itu. Dan Bergen sepatutnya menjadi salah satu hentian dalam jelajah itu. Betul, jadi terangkan apa yang berlaku. Ini adalah tempat yang pernah awak kunjungi sebelum ini. Dan ia adalah festival yang agak terkenal. Jadi mereka menjemput awak dan ini sudah selepas 7 Oktober berlaku. Betul? Mereka telah menjemput saya pada tahun 2023 sebelum perang bermula. Dan pada tahun itu, saya tidak dapat pergi kerana ada jelajah lain. Pada tahun 2024, mereka menjemput saya sekali lagi, yang mana sangat bagus. Saya dijangka hadir. Dan kemudian, beberapa bulan selepas saya menerima surat jemputan rasmi mereka, saya menerima satu lagi surat daripada festival itu yang mengatakan mereka menarik balik jemputan saya kerana mereka tidak mahu memberi platform kepada orang seperti saya. Wah, bagaimana awak memberi reaksi terhadap perkara itu? Maksud saya, itu pasti sangat menyakitkan. Maksud saya, ia bukanlah satu kejutan. Kami semua pernah melalui perkara seperti ini. Maksud saya tetap juga, tetapi terutamanya dalam beberapa bulan selepas 7 Oktober. Sebelum dari sudut undang-undang, bagaimana perkara itu menjejaskan awak dari segi emosi? Ia benar-benar mengejutkan. Maksud saya, sudah tentu konflik itu sangat membebankan. Dan kami berada dalam beberapa bulan pertama peperangan. Ia sangat hebat, tegang di sini dan risiko keselamatan serta segala-galanya. Banyak perkara berlaku kepada kami di sini. Saya rasa ia satu penghinaan yang begitu terang-terangan terhadap saya bahawa seseorang seperti awak tidak boleh mempunyai platform. Dan apa sebenarnya maksudnya? Dan adakah ia kerana saya Yahudi atau kerana saya tinggal di Israel? Terdapat banyak persoalan yang bermain di fikiran saya. Saya mengambil beberapa hari untuk benar-benar bersedih tentang perkara itu. Kemudian, saya membalas melalui email kepada pihak festival untuk menyatakan betapa kecewanya saya dengan keputusan mereka. Dan kami berbalas-balas beberapa kali dan keadaan menjadi semakin teruk. Kemudian, ia menjadi semakin besar. Jadi terangkan juga, ini menarik. Jadi isu sebenarnya adalah dengan pihak festival, bukan kerajaan Norway. Jadi akhirnya perkara ini mendapat banyak liputan media di Norway, sehingga festival itu sendiri akhirnya ditutup. Ya, betul. Edisi festival pada tahun itu telah dibatalkan. Mereka kehilangan dana mereka. Mereka telah menerima banyak publicity buruk kerana apa yang berlaku berkaitan dengan situasi saya. Dan sejak itu, mereka telah menganjurkan festival itu semula. Jadi, ia bukan hilang selama-lamanya. Yang Sebenarnya, adakah mereka pernah meminta maaf? Tidak. Adakah awak telah dijemput lagi? Tidak, saya telah mempersembahkan birth preparation course di Bergen dan satu lagi karya saya, sebuah persembahan tarian di Oslo melalui platform yang berbeza. Saya belum lagi. Saya sebenarnya belum melakukannya semula. Awak memutuskan untuk benar-benar pergi habis-habisan dan memilih jalan undang-undang serta mendapatkan pembelaan itu yang awak peroleh pada bulan Mei lalu, hanya beberapa bulan lepas. Dan awak telah meluangkan banyak masa, tenaga, dan emosi untuk ini. Tapi kenapa langkah itu perlu diambil? Walaupun awak boleh kata ia berlaku, tapi tiada apa-apa lagi yang awak dapat daripadanya. Selain pengesahan dan pembelaan. Dan pengesahan bahawa bukan saya sahaja yang rasa seperti saya telah ditolak. Sebaliknya, penolakan mereka untuk menerima saya atas alasan kewarganegaraan atau agama adalah bertentangan dengan undang-undang. Dan itu adalah satu kenyataan penting untuk saya buat. Dan saya benar-benar mempertimbangkan sama ada ia adalah perkara yang betul untuk saya lakukan untuk mendedahkannya kepada umum dan sama ada ia adalah perkara yang betul untuk saya lakukan untuk mengambil tindakan undang-undang ini. Saya ada seorang peguam Norway yang sangat menyokong saya. Dan saya rasa tanpa dia, saya tidak akan membuat keputusan untuk mengambil langkah itu. Tetapi saya gembira kerana ia bukan hanya tentang kisah pribadi saya dengan satu festival ini. Ia tentang apa yang dialami oleh artis Israel dan juga apa yang artis dari negara lain. Betul, ia bukan hanya tentang kerosakan dunia.
Maksud saya ini telah berlaku banyak kali. Jadi ini sebenarnya satu preseden yang patut Anda banggakan karena Anda mempunyai preseden itu, sebab saya pasti perkara lain seperti ini juga sedang berlaku yang mungkin kita tidak dengar. Sudah tentu, saya rasa ramai artis Israel telah diboikot dan artis Rusia juga telah diboikot dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan keseluruhan konsep boikot budaya dan seni serta boikot akademik adalah isu yang sangat besar di dunia kita sekarang, terutamanya apabila tinggal di sini, di Israel. Sama ada ia benar-benar membantu kestabilan dan masa depan rantau ini, sama ada kekurangan jemputan kepada kami membantu untuk menamatkan konflik ini. Dan jika itulah tempat yang betul untuk menumpukan tenaga orang ramai, demi mewujudkan realiti yang lebih baik di rantau ini. Jadi mari kita bincangkan juga bahawa anda telah menghasilkan versi baru tentang kelahiran dari sudut orang tersebut. Ya, jadi ceritakan tentang rancangan kanak-kanak musim panas Anda dan bagaimana ia telah berubah menjadi, ia adalah tajuk yang Anda patut tulis sebuah buku kanak-kanak untuk mengiringinya. Jadi beritahu kami tentang tajuk itu. Ya, saya telah mengambil birth preparation course dan meletakkannya melalui penapis dari sudut pandangan orang yang dilahirkan, yaitu kanak-kanak itu sendiri, yang sebenarnya adalah semua orang. Setiap seorang di planet ini pernah dilahirkan. Dan persembahan itu dipanggil How Did I Get Here? Ia akan dipersembahkan buat kali pertama di pusat Bikur Yatim di tengah Tel Aviv pada akhir Ogos sebagai sebahagian daripada festival mereka. Ia juga merupakan satu pengalaman fiction science yang melihat bagaimana kita boleh wujud dan hidup di planet ini. Apa sebenarnya planet ini? Dan saya harap ia akan menjadi sangat lucu dan sangat informatif. Jadi bagaimana Anda mendekati kanak-kanak? Berikan satu contoh. Maksud saya, fiction science ini, adakah ia sesuatu yang akan membuat mereka ketawa? Adakah ia bersifat pendidikan? Adakah ia bertujuan untuk mengejutkan dan mengagumkan? Seperti apa? Saya rasa harapnya begitu. Bersifat mendidik dan akan membuat mereka ketawa serta melibatkan mereka. Terdapat banyak penyertaan penonton. Saya telah belajar untuk membuat aksi jongle. Untuk persembahan ini, jadi saya akan menjadi hakim. Berjuggling dengan beberapa kanak-kanak dalam kalangan penonton. Ia sangat interaktif. Ada sebuah kapal angkasa kecil, kanak-kanak. Sangat suka kapal angkasa dan rock. Ia seolah-olah mengambil bahasa pentas yang sama seperti yang saya gunakan dalam birth preparation course dan menjadikannya lebih mudah diakses untuk anak-anak dan penonton yang lebih muda. Hebat, terima kasih banyak dan sangat gembira dapat berjumpa awak lagi dan teruskan usaha. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ori.